Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka. Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa alika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus. Al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedaya jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Raf Academy, para skuad munajat umat muslimin muslimat hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada malam yang penuh barakah ni dapat lagi kita sekali bersama-sama berkumpul di dalam majlis munajat umat. Alhamdulillah. Semalam kita dah pun melaksanakan majlis munajat umat di Talaqi, majlis talaqi kita yang berlangsung pada setiap hari Ahad. Alhamdulillah, dan kita telah kendalikan, syukur pada Allah SWT. Allah izinkan untuk sentiasa
istiqamah. Allah izinkan setiap hari Ahad untuk kita kendalikan kelas pengajian talaki, pengajian kitab sejarah dan kupasan pendekatan akidah karya Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri, dan pada masa yang sama juga kita bersama untuk menghidupkan bulan kelahiran Nabi SAW dengan kita berqasidah. Alhamdulillah, dan Allah izinkan untuk kita bermunajat umat pada tengah hari semalam, dan Alhamdulillah, dan kiranya semalam pun saya postpone dan kita dapat siaran pada hari ini, malam ni, dan insyaAllah kita usahakan, kita azam untuk pada setiap hari kita ada munajat umat, tak malam ataupun waktunya Allah izinkan, macam semalam iaitu hari Ahad, Allah izinkan untuk waktu tengah hari. Alhamdulillah. Jadi sedang jemaah yang memulakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi syukur pada Allah, kita nak menikmati, kita nak hargai nikmat iman ini dengan kita terjemahkan dengan amal. Kita terjemahkan amal yang menjadi wasilah penghubung kita untuk mendekatkan diri pada Allah SWT melalui doa. Doa silahul mukmin. Doa ni senjata bagi orang mukmin. Doa ini, kata Imam Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullah taala alaih, adalah penyataan sifat seorang hamba, sifat kehambaan seorang hamba kepada Maha Esa, Maha Pencipta ni, Allah SWT. Sebab bila kita berdoa ni jemaah sekalian, menyatakan diri kita ni tidak punya apa-apa. Bila kita berdoa untuk menyatakan kita ni adalah seorang hamba yang sentiasa kena meminta kepada Yang Maha Esa, maka bila kita, Allah lazimkan untuk kita berdoa, kita bermunajat umat, kita berjemaah, kekuatan jemaah itu lebih besar fadilatnya, maka mudah-mudahan ia menjadi asbab atau petanda untuk menjadi gambaran untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Alhamdulillah, maka dengan itu jemaah sekalian, Allah izinkan untuk kita istiqamah dalam munajat umat. Dan insyaAllah untuk pengajian kita setiap hari Ahad nanti, saya dah berbincang dengan Ustaz Fathi dan juga rakan-rakan beliau, yakni kumpulan simfoni. InsyaAllah mungkin kita akan adakan qasidah mungkin 2 kali sebulan. Maknanya beliau akan ada untuk bersama dengan kita. Maknanya sebulan sekali itu dah pasti kita akan buat grand talaki ini, bermaksud adanya qasidah, dan yang dibincangkan untuk 2 kali sebulan mereka akan ada bersama kita. Dan semalam saya kuliah di Masjid Islam yang baru di Masjid At-Taqwa, dan jumpa dengan Ustaz Nasrullah ni. Beliau juga ikuti kuliah saya, Masya Allah, tabarakallah. Beliau mengajar sekolah Islam yang baru itulah, sekolah agama Islam baru, dan beliau juga mengendalikan qasidah. Dan Alhamdulillah mungkin kita akan selitkan juga, yakni 2 kali seminggu, 2 kali sebulan, bermaksud setiap minggu tu kita cuba adakan untuk salawat. Masya Allah. Maka setiap minggu ada salawat. Tu. Dengan Nur Simfoni mungkin 2 kali. Dengan kumpulan Ustaz Nasrullah ni, apa nama kumpulan saya lupa, tapi beliau akan bawa jemaah dia untuk bersama mengimarahkan majlis talaki kita, dengan kita nak gabungkan jemaah sekalian supaya ada dipanggil majlis zikrullah dan majlis Rasulullah SAW. Jadi padanya kita ada salawat, dan ini satu tambah nilai dan tambah baik kepada pengajian kita. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah kepada yang hadir, yang hadir mengimarahkan majlis, yang istiqamah mengimarahkan. Saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala melihat kesusahan, kepayahan setiap hamba-hambanya itu dalam menterjemahkan bagaimana perjalanan. Ada yang datang dan satu grup datang dari Johor, ada dari Melaka, ada daripada yang naik motor pun ada, jauh-jauh datang. Allah Akbar. Masya Allah, apa yang saya boleh lihat, saya hanya menjadi saksi sajalah. Setiap kali saya tengok setiap jemaah yang tunjukkan kesungguhan, kepayahan ni, bersungguh-sungguh berpayah-payah ni, apa yang saya boleh saksikan adalah supaya Allah lihat mereka ni. Saya doakan supaya Allah lihat kepayahan mereka. Ada yang saya sakit pun datang,
Ada satu tu saya baru dapat tahu lah, walaupun dia masih duduk dalam Selangor. Walaupun duduk dalam Selangor tapi dah masuk ke Ijuk tu. Ijuk tu bukannya dekat, naik motor jauh. Ulang alik sekarang orang kata apa, saya dapat tahu dia ada diuji dengan orang kata apa, penyakit lah. InsyaAllah saya akan ziarah tengok. Saya baru dapat tahu lah, saya tengok. Dan saya yakin ramai lagi yang saya tak terlepas pandang. Tapi saya yakin Allah tidak akan mensia-siakan kepayahan anda semua untuk datang ke majlis tauhid, majlis zikrullah. Sebab tu saya tak nak jadikan perjumpaan kita tu perjumpaan yang sia-sia. Memang kita nak datang majlis ilmu, tapi ilmu itu Allah angkat lagi martabat. Dia ni ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni ilmu yang memang menjadi keutamaan, tunjang kepada pengajian dan ilmu kepada segala. Alhamdulillah bila Allah SWT telah amanahkan saya, Allah dah benarkan melalui guru saya, Tuan Guru Dr. Nia Muhammad Syukri, beliau mengizinkan untuk pengajian ini dilangsungkan dan dalam diam beliau memperhatikan pengajian ini. Dan macam tempoh hari dengan satu title yang beliau bagi itu, Masya Allah berat untuk saya bawa, dan kita cuba untuk bawa dengan lebih serius kan. Title tu bukan satu benda yang kita nak, tapi kalau telah dianugerahkan oleh Tuan Guru ni, dengan memanggil juga dengan Tuan Guru, bukan atas diri saya, tapi atas ilmu tu memang, untuk bawa ilmu tauhid ni memang kena dapat, orang kata apa, pengiktirafan daripada seorang guru yang mengiktiraf anak muridnya juga sebagai guru. Masya Allah. Ini satu perkara yang saya di luar jangkaan saya kan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang impak dia, kesan dia memang Allah terjemahkan pada hari Ahad tempoh hari. Dan insya Allah saya yakin ini satu bukan saja permulaan, tetapi untuk melangkah lebih jauh dengan kita membuktikan, sebab pengajian tauhid ini bukan pengajian yang mudah, sebab ia melibatkan perbahasan-perbahasan yang berskala tinggi. Skala tinggi ini bermaksud perlukan penghayatan yang tinggi, mas sekalian. Perlukan penghayatan yang sangat tinggi. Dan biasanya dia akan jadi mengecil kan. Tauhid ni susah kan. Tapi bila Allah datangkan, zahirkan, berkembang, Masya Allah, ini satu perkara yang hebat. Ada satu jemaah tu kata, ramai yang tak tahu lagi. Tolong bagi alamat detail. Dalam ramai tak tahu tu sampai ke tangga lah. Dah sampai ke tangga dah. Ada gambar yang saya sharekan kat tangga tu, sahabat jemaah kita, suami isteri. Yang datang ni semua yang bak kata Ustaz Fatih ni daripada Nur Simfoni, dia kata Ustaz, Masya Allah, berkualitinya, dia kata berkualitinya. Yang datang tu dengan kesungguhan, buka kitab ngaji, dia boleh rasa benda tu kan. Dan ini satu perkara yang dahsyat, Masya Allah. Dia kata, kalau yang tak ramai tak tahu tu, sampai ke tangga, kalau dah ramai tahu, rasa sampai ke sungai lah rasa. Tanah tu ada ke sungai. Rasa kalau dah sampai ramai tu, rasa sampai ke sungai lah. Yang parking sampai ke kubur pun ada kan. Berjalan kaki. Saya ingatkan parking depan-depan ke kubur ada parking. Bagus juga. Jalan kan. Santai-santai jalan. Alhamdulillah jemaah sekalian. Kita doakan agar yalah bersilih ganti. Mungkin tak ada yang boleh datang setiap minggu kan. Tapi yang boleh datang setiap minggu tu wakil pada yang tak boleh datang kan. Mudah-mudahan dia bawa pahala untuk wakil yang tak datang lah. Kelebihan lah sudah pasti, yang boleh datang tu kelebihan dia lebih. Mesti Allah bagi kelebihan. Dia ni jemaah sekalian, kita buatkan macam saya lah. Kita dah ada schedule kita. Kalau ikutkan kita pun ada banyak program. Tapi bila kita ada schedule kita, nak tak nak kita kena ikut schedule. Saya contoh pukul 11 dia kena sampai rumah dah. Tak boleh nak relax, nak buat tak tahu, tak boleh. Sebab apa kita ada online, macam contoh saya kan. Ataupun malam tu dah terikat dengan kuliah. Setiap ayat terikat dengan kuliah. Terikat kita. Bagus mas sekalian kalau kita ni dah terikat dengan kewajipan. Saya ucapkan tahniah kepada jemaah yang dah terikat dengan kewajipan.
Contohlah kalau kita jadi imam kan, terikat dengan jawatan imam, baguslah. Biarlah hidup kita ni jadi penjara, biar kita terikat dengan, contoh tak boleh saya terikat dengan suami saya kena gini-gini, baguslah daripada anda tu melepah bebas gitu. Oh, saya minta maaf, saya terikat dengan majlis ilmu lah, hari Ahad saya kena datang kuliah tauhid. Oh, minta maaf. Saya kena dahulukan yang wajib. Lepas tu kemudian yang wajib lain. Makna kata, bila hidup kita ni dah terikat dengan kewajipan, maka tanda Allah dah pilih. Kadang-kadang kita tak tahu kita nak ikat hidup kita dengan apa. Kadang-kadang terikat dengan masalah. Kita terikat dengan orang. Terikat macam-macam lah. Tapi bagus tak kalau hidup kita dah terikat dengan jadual waktu kebajikan. Jadual waktu kewajipan. Jadi, kalau kita lihat, bila hari Ahad dia, bila kita tengok, kita terikat dah dengan majlis ilmu. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi tak apa, yang penting ada azam. Daripada Puan Azam datang daripada Penang. Tak silap saya, Penang kan? Penang ke Kedah? Penang. Dengan suami. Tak apa, saya faham. Yang penting ada kesungguhan. Hati dia terikat. Hati dia terikat. Bila hati dah terikat, zahir dah terikat, maka baguslah. Daripada orang langsung datang ambil tahu kan. Ada orang tu langsung datang ambil tahu lah. Rugi lah. Sebab pengajian kita berkembang. Dan insyaAllah untuk sekian kali ni nanti, kalau siapa yang dah naik teratak warisan Rof tu, semua bucu kita dah buat live kan. Dah buat pengajian. Saya duduk kat bucu depan dah pernah. Duduk kat Anjung dah pernah. Terbaru ni duduk dekat tengah tu pernah. Lepas ni akan ada perubahan lagi. Tengoklah nanti. Tumpang Barokah Mak Air datang lelaki. Dia Puan Hafizah tu, kalau Mak Air datang, anak datang, tak boleh bincang. Kalau Mak Air datang, anak tak datang, memang tak boleh buat bincang sebenarnya. Bukan tumpang barokah dah sebenarnya. Dia patut anak yang datang, mak tumpang barokah anak patutnya. Ini anak tumpang barokah mak macam ni. Terbalik tu panggil. Tapi tak apalah, kesungguhan. Saya bila kata mak ni seorang, itu orang yang hadir tu pangkat-pangkat mak. Lagi mak saya datang yang ada kita. Sebagai anak ni memang tak boleh cakap banyak. Kita kena surrender semua kan. Tapi sebab Hafizah kan, suami kan, tak apa. Ada maafnya kat situ. Adapun pengajian ni, dia beginilah. Dia kewajipan. Bila sebut kewajipan ni, selagi mana anda untuk berusaha untuk mempertegakkan kewajipan, percayalah Allah akan bagikan sepenuh kekuatan. Wallahi mas sekalian. Selagi mana benda tu ada kewajipan, contoh menuntut ilmu. Menuntut ilmu kan wajib. Jauh macam mana pun. Tengoklah, kesian bulan Allah terbang aja. Macam itu lah. Sebab ada dah macam-macam kita, kawan-kawan kita, sahabat kita yang memang naik Grab, naik. Macam-macam lah saya. Tengok, Masya Allah saya cakap. Ada satu ni lagi lah, saya nak sebut sekarang. Tapi biarlah saya simpan sendiri. Saya tengok, Masya Allah hebatnya dia. Anak lelaki dia berkhidmat dengan mak dia tu. Cakap, ya Allah dia ni. Masya Allah, mantap. Berkata setiap minggu lah. Dia anak beranak. Saya tengok, Masya Allah. Saya tengok anak lelaki tu. Saya memang respect bila seorang anak lelaki ni. Lelaki lah terutamanya. Dia boleh berkhidmat. Saya kira dia korbankan waktu dia tu untuk mak dia. Bawa mak datang pengajian. Jemaah sekalian, saya nak beritahu. Pengajian kita ni, jangan tengok saya. Tengok orang yang datang. Saya nak cakap, nak tengok siapa yang datang. Okey, level yang datang. Kalau lah takdir yang datang tu anak yang solehah. Anak solehah. Anak yang soleh. Anak soleh juga perempuan. Isteri solehah lah. Saya kira saya cerita yang lelaki tu. Sekiranya yang datang itu adalah anak yang soleh, teman sekalian. Uwas Al-Qarni saja, level Uwas Al-Qarni saja, Nabi kenal dia. Walaupun dia tak jumpa Nabi. Sehingga kan Nabi SAW, sehingga Nabi SAW suruh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu jumpa dia, minta doa. Jemaah sekalian, nak tengok satu pengajian itu setara mana, Allah akan buka hijab tu. Ni saya bagi tahulah. Saya bagi tahu. Jangan cari siapa lah. Jangan cari siapa. Kalau yang tahu, tahulah. Kalau pengajian itu ada seseorang ataupun ada yang Allah datangkan itu, level-level yang mana kat dunia saja Allah dah zahirkan pahala dia. Yang ini anak
soleh. Saya cakap memang, saya menumpang dia punya kebaikan dia. Sanggup bawa mak dia naik motornya, man. Bukan kata, orang kata, payahlah naik ni, panaslah, tunggu ada kereta lah bawa. Ni orang lelaki, anak lelaki biasa, kadang banyak songeh dia. Banyak songeh dia, bawa mak belakang tu, kita tahu nak cakap macam mana. Tapi nak bagi tahunya, pengajian kita tu dihadiri oleh seorang yang Allah bukakan. Saya nampak secara itu, Masya Allah, Tabarakallah. Saya menumpang lah. Saya cakap hati saya menumpang lah kebaikan dia. Kan senang nak bawa. Dah lah jauh. Ada anak-anak muda yang khidmat dengan mak tu. Yaman. Dia khidmat lah dengan mak dia. Mak dia nak menuntut ilmu. Dah lah menuntut ilmu tu wajib. Dia khidmat untuk mak dia benda yang wajib. Kadang-kadang dia khidmat mak benda yang di sisi agama tak wajib. Tapi kerana dia nak berkhidmat dengan mak dia, maka dapatlah pahala khidmat tu. Tapi yang ini dia khidmat. Dia khidmat mak dia untuk benda yang wajib. Ibarat saya tergambar kisah Uwais Al-Qarni, yang khidmat dengan mak dia untuk perkara yang wajib, yang ni wajib ketika nak menunaikan haji kan. Nak bawa mak dia. Allah. Jadi alhamdulillah, ini maksudnya nak bagi tahu, beruntunglah kita, pengajian kita dihadiri oleh insan yang sebegitunya Allah datangkan. Jadi saya nak bagi tahu, kita menumpang keberkatan itu. Kita menumpang keberkatan. Dia kalau nak tengok berkat tak berkat tu, memanglah dia ada dua kategori. Guru satu bab. Guru satu bab. Saya lebih pergi tengok pada hadis. Yang mana yang kita nak bagi tahu ni adalah dia ni memang ada title anak soleh dengan si soleha. Ini memang title yang memang luar biasa. Kalau dada ni memang luar biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khair. Ya Tuan Syed Yusof. Berkenaan dengan firqah begitu. Saya nak cakap ada satu, cuma saya tak apa, saya akan dapatkan balik bahan ya untuk saya nyatakan. Dalam perbahasan perpecahan 70, 73 yang sampai hanya satu jalan. Okey. Memang sesiapa saja yang berpegang, sebenarnya kita tidak berpecah kepada banyak pegangan. Sepatutnya kita semua di bawah payung la ilaha illallah, sepatutnya. Tetapi apabila manusia itu sendiri yang berpaling dengan jalan yang tidak sehaluan, sepatutnya jalan tu satu je. Memang selagi mana kita berpegang pada tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebagai contoh ya, Tuan Syed Yusof, kita jangan cerita firqah tu. Kita tengok macam ni je. Kalau nak faham bab masuk syurga ni, kita faham macam ni. Ini almarhum Tuan Guru Datuk Seri Abu Hassan Din Al-Hafiz ketika membincangkan. Ini pun kaitan tentang aib ni. Ini kita cerita ni menarik ni. Bagus bila Tuan Syed timbulkan persoalan tentang firqah tu. Dia macam ni. Kita ni dalam nak menentukan syurga dengan neraka, perbahasannya satu je. Berat pahala ke berat dosa? Berat pahala ke syurga, berat dosa ke neraka. Itu kata kuncinya. Kalaulah dia firqah yang mana? Kalau firqah itu memang sah-sah salah, jemaah sekalian, yakni melibatkan akidah yang mana boleh membatalkan seluruh pahala, maka dia akan berat dosa. Akidah kan? Yakni berbincangan tentang perkara gaib, berbincangan tentang keimanan, keyakinan dan tauhid. Apatah lagi dia berpaling daripada kalimah yang sebenar, yakni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik, selagi mana dia mengucap dua kalimah syahadah dan dia masih mengekalkan keislaman dia dengan melakukan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan,
Maka tugas kita adalah untuk melihat. Satu, melihat dalam konteks yang menyeluruh. Melihat dalam konteks menyeluruh. Menyeluruh ni maksudnya apa? Bila kita melihat secara kafah keseluruhan, dalam konteks orang Islam ni, orang beriman ni, bab dosa pahala ni, kita kena lihat menyeluruh. Dia ni, ya, kita pandang satu sisi dosa, satu sisi pahala, satu sisi dosa, satu sisi pahala. Kita tak tahu yang mana berat dia. Cuma dia tak melakukan benda yang boleh membatalkan syahadah dia. Ataupun perkara-perkara yang boleh merosakkan pahala seluruhnya. Buat riak ke, ujub ke, takabur ke. Kan? Maka selagi mana dia ada pahala, maka kita tidak boleh nak mengatakan dia itu di jalan yang mana. Itu kata kunci lah. Maknanya akidah dia, okay, Islam, kita tak tahulah benda dalam kan. Kita tak tahulah. Selagi mana dia tidak melanggar batasan yang hak secara nyata. Kufur secara jali, syirik secara jali yang jelas. Selagi itulah kita hendaklah melihat secara keseluruhan. Keseluruhan ni maksudnya memang Allah yang berhak untuk menghukum, menghakimi dia. Kita tak tahu pahala banyak ke dosa banyak. Sebab tu haram untuk membuka aib orang. Kita tak tahu aib dia ini telah ditutup oleh pahala. Kita buka pula aib dia. Walhal dia belum tentu ke neraka. Kita tak tahu lagi. Sebab tak tahu dia berat mana. Berat pahala ke berat dosa. Ingat bila cerita berat dosa pahala syurga neraka orang. Kita kena ingat. Berat dia kita tak tahu. Berat pahala ke berat dosa. Dan kiraan masuk ke syurga adalah berat. Katalah 1000 pahala, 999 dosa. Bayangkan 1000 pahala, 999 dosa kan. Katalah 999 dosa ni simpulan ini kita nampak. Kita taji dia cukup-cukup. Dia ni, dia pernah buat jahat. Kita cakap macam-macam. Malah kita tinggalkan dia. Kita dengar pula keburukan dia. Katalah kita kena simpulan ini 999 dosa je kita nampak. Kita nampak 999 dosa. Katalah. Dan kita tak nampak 1000 pahala dia. Yelah 999 tu kan banyak kan. Ibaratnya lah 1000 pahala. Katalah 1000 pahala itu tutup. Kita nampak 999 dosa. Adakah dia akan masuk neraka? Adakah kita boleh kata, dia ni kita jauhkan dia. Kita jauhkan dia. Kau dah tahu tak? Dia 999 dosa tau kau nampak dia buat. Haram buka aib orang. Sebab apa? Berat dia, berat pahala dia 1000 tau. Okey, kiraan ke syurga 1000 pahala, walaupun berbeza satu saja dosa, syurga tempat dia. Macam itu je Ustaz. Itu tanda rahmat Allah. Itu rahmat. Kita jangan buat cek pasal. Jangan main-main sewenang-wenang. Kita tak tahu dosa pahala orang. Setiap hari bulan, kita pula yang berat dosa. Sebab tu jangan. Sebab tu dalam sehari dua ni, saya ada buat satu conclusion tentang dosa pahala ni. Bila Tuan Syed Yusof cerita tentang firqah ni. Syurga neraka kan. Saya beranggapan begini je mas sekalian. Benda yang paling susah ni bukan dosa pahala tu. Benda yang paling susah ketika dosa, kau rasa apa? Ketika berpahala, kau rasa apa? Itu paling susah. Baik. Bila dosa, kau rasa bangga. Bangga ni sombong. Maka kenapa? Sombong ni menyebabkan terbatal pahala tau. Kau berpahala tapi kau sombong, terbatal. Apa maksud sombong? Apa maksud sombong? Meremehkan orang. Sombong telah meremehkan orang. Berapa ramai kita meremehkan orang? Tementanglah kita ni jarang buat jahat. Tementanglah kita ni cepat berubah. Nampak orang sikit, kita taji dia. Kita remehkan dia. Memang haram sebab kita tak tahu dia ni dah masuk, dia ahli syurga sebab 999. Itu sebab 100 ni kita nak cerita timbangan. Kita tahu 999 dosa dia, tapi kita tak nampak 1000 pahala dia. Walhal 999 dengan 1000 pahala, 900, beza satu kan. Rahmat Allah, orang yang 1000 pahala dan 999 dosa, dia masuk syurga. Kita duk taji dia macam-macam kat dunia. Cakap gitu gini, mentang-mentang lah. Kita tak tahu lagi nasib. Sebab tu jangan, mulut tu jaga. Mulut jangan celupa. Sebab tu
al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Jangan mulut kita patut ajak orang buat baik je. Kita ni ajak membesarkan Allah, ngajak orang buat baik. Jangan duk komen orang. Duk komen orang ni kita tak tahu level dosa pahala dia. Nampak? Dan kita kena faham, dosa pahala bukannya 999 dia masuk neraka. Tak, rahmat Allah 1000 pahala. Saya ulang sikit, ni penting untuk kita faham. 1000 pahala 999 dosa. 1000, beza satu je. Syurga. Habis 999 Allah deny dia. Allah ampunkan. Bayangkan. Jadi kita sombong ni pasal, cuba tengok iblis masuk neraka sebab apa? Sebab sombong. Kita dosa tapi sombong. Remeh ke orang. Kita buat dosa betul kita remeh ke orang. Alah yang pahala pun tentu. Alah yang pahala tu pun belum tentu masuk syurga. Kau dah buat dosa, kau remeh ke orang buat pahala. Okay, orang yang buat pahala pula. Kita boleh buat pahala, kita boleh baik, kita boleh berubah, dah tutup aurat semua. Kita nampak orang, dia ni bila nak berubah? Kita pandang orang tu dengan remeh tau. Ingat once kita remehkan orang, pahala kita habis tau. Jangan main-main. Benar tu tuan saya. Benar. Inilah dia. Ini sepatutnya. Kita buat kerja kita, kita jalan saja. Tapi kerana kita hari ini mewarisi sifat iblis tanpa sedar. Sebab kita dah ada kelebihan. Dia ada kekurangan. Orang yang kurang pun akan memandang remeh kepada orang yang lebih. Orang yang lebih memandang remeh pada orang kurang. Isunya remehkan orang. Itulah penghapus semua pahala. Sebab tu Allah bagi peluang kita buat baik lagi dan lagi dan lagi. Bukan soal banyak. Contoh, kita ada 5 saja pahala, 4 dosa. Kita sempat buat kebaikan sehari. Taubat sungguh-sungguh sekali. Kenapa kebaikan sehari saja boleh ke syurga? Sebab rahmat Allah. Mungkin dia pahala dia ada 1 je, tapi dosa kosong. Syurgalah dia. Kita ni mungkin pahala 1 juta. Tapi dosa kita 999,000. 999,000. Bergila, berjela-jela dosa dia buatnya. Tapi pahala dia pun 1 juta. Jadi kita tak tahu. Memang sama. Dia ni sama naik. Kejap jahat, kejap baik. Sebab tu isunya kita pula. Janganlah kita ambil mudah sebab gini. Kalau kita ambil mudah pula. Kalau macam tu Ustaz, kita buat baik, buat jahat, buat baik, buat jahat. Jangan. Sebab kita bimbang macam ni. Kita jadi isunya. Kalau kita tak berhati-hati, kita akan meremehkan pahala pula. Alah, nanti kita buatlah pahala balik. Dah, kita dah remehkan pula pahala. Nampak tak? Alah, tak apa. Allah tak apa tu. Sebenarnya bila saya kaji balik, isu adalah tadi, remeh, sombong. Sombong lepas tu tak malu dengan Allah. Dia malu dengan orang. Walau Allah tahu dia ada dosa kan. Dia lebih takut orang tahu. Sebab tu dia jadi munafik. Dia nak kelihatan baik di depan orang kan. Sebab apa? Sebab malu dengan orang, dia tak malu dengan Allah. Dalam Islam, ialah malu dengan orang ni adalah apabila kita membuka, kita buat dosa, malulah ke orang. Dosa ni sampai orang boleh malu, orang pandang serong dengan Islam. Ni tak, dia tak rasa gitu. Dia takut reputasi dia jatuh. Dia lebih takut reputasi dia jatuh. Orang dah tak suka dia, dah tak ada crowd, nanti dah tak boleh nak ikut kan? Nanti dah tak boleh nak, kita nak jadi leader, nanti orang tak boleh nak dengar cakap kita. Dia lebih takut macam itu. Nanti kan orang terkejut perangai jahat kita. Dia bukan takut yang mana Allah dah tahu dosa dia. Kalau Allah dah tahu dosa, patut malu lah kan. Patut janganlah kita duk remehkan dosa orang. Allah tahu dosa kita. So, janganlah. Soal kita buat dosa, patut kita rasa bersalah dan minta ampun dengan Allah. Soal kita buat pahala, pun kita rasa bersalah juga. Sebab apa? Ya Allah, aku ni dengan kelemahan diri aku, rasa bersalah kita. Allah bagi peluang kita buat pahala. Allah bagi peluang kita buat pahala. Bersalah lah kan. Macam kita tak ada duit, miskin papa ke dana, tiba-tiba orang bagi duit. Bersalah kita nak ambil kan. Kita kan miskin papa ke dana dengan amal. Allah bagi pahala, kita kembang, berkepak jalan. Boleh kuliah sikit, jalan macam ini jalan. Boleh jadi baik sikit, dah mula.
Walau kita miskin papa gedana. Bila Allah dah bagi kita peluang buat baik, rasalah sebersalah. Sebersalah lah. Ya Allah, sebersalahnya lah. Kan? Kalau lah Allah tak bagi kita duit, macam itulah. Kalau Allah tak bagi kita pahala, tak bagi kita buat amal baik, ingat kita boleh buat baik ke? Macam itulah kita ni fakir. Tak ada apa. Selain sepinggang. Kalau orang tak datang bagi kita duit, kita ada duit? Tak ada. Bila orang bagi duit, kita pun sebersalah nak ambil. Dah ketika kita buat amal, rasa sebersalah tak? Tak ada pun. Rasa macam ada form dah. Macam dah di jalan yang benar ni. Lepas tu pula tengok orang jahat. Ish. Astaghfirullahalazim. Apa nak jadi dengan perempuan zaman sekarang ni ya? Hai, na'udzubillah min zalik. Amboi cakap. Dengan lughat Arabiah ni. Na'udzubillah min zalik. Astaghfirullahalazim. Jangan. Sia-sia pahala ni kan. Tu boleh kira mengumpat lagi. Ribah lagi. Sebenarnya dosa-dosa tu habis kat situ je. Pahala. Jadi kita hari ini, sebab tu kita kena melihat. Kena ada ilmu untuk memahami, mengenal Allah. Allah ni bersifat rahmah, pemurah, rahmat. Sebab tu bila kita faham tentang timbangan ni, kita jadi semangat kan. Kita tak putus asa tau. Sebab tu pengajian hakikat kehidupan, pengajian yang tidak membawa kepada kita jadi give up untuk kita berubah. Orang ni memang give up kan kita. Orang ni biasalah. Bajet bagus kan. Pantang sikit, tahu buruk sikit, mulalah. Yang susah berusaha dengan orang. Berusaha dengan Allah, insya-Allah mudah. Berusaha dengan orang ni cerewet. Banyak songeh dia. Itu belum lagi bila dia tahu buruk kita, mulalah macam-macam. Sebenarnya tidak begitu jemaah sekalian. Dengan Allah dan Nabi SAW membawa harapan bahawasanya Allah Maha Pengampun. Membawa harapan Allah tu Maha Pemberi Rahmat. Membawa harapan Allah bagi tahu semua, Nabi bagi tahu umat-umatku masuk syurga semuanya. Masya Allah. Maksudnya kita nakkan biar ramai orang berpeluang ke syurga. Bukan kita menerakakan orang. Sebab tu berbalik kepada isu timbangan ni, Yaumil Mizan. Ini satu semangat mas. Saya dengar, saya personally peribadi dengar pun jadi semangat. Sebab setiap kali kita tersilap, tersadung, terjatuh, kita memang takkan boleh nak kejar perfect amal. Once tiba-tiba kita rasa dosa kan. Jadi kita kena faham rahmat Allah. Allah dah kata jangan putus asa dengan rahmat aku. Masuk kata apa? Sebab Allah SWT menimbang amal kita ni. Menimbang amal kita, Yaumil Mizan ni. Bukan kata bila setiap dosa je masuk neraka. Tidak, jemaah sekalian. Allah akan accumulate. Dan pahala pun accumulate. Dosa pun accumulate. Dan saya tengah ingat lagi almarhum kata apa? Datuk Syabah Sandin Anafi rahimahullah ta'ala alaih. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau di kalangan hamba-hamba yang soleh dimasukkan syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Beliau kata apa? Kalau tak masuk syurga juga dah tahulah katanya. Sebab apa? Gandaan dosa pahala pula. Jom kita tengok gandaan. Pahala 10, dosa 1. Punyalah Allah jaga umat Nabi SAW. Bila kata dosa 1, 1 to 1. Buat satu dosa, 1 je dosa. Buat satu kebaikan, 10 pahala. Katalah kita ada 10 kebaikan yang kita buat. 10 kebaikan yang kita buat, minimum Allah bayar kita 10, yakni 100 dah kita dapat. Dosa kata 10 kita buat. 10 dosa kan? Ibarat macam itu. Ni bukan kira dosa besar ke apa kan. Saya cerita the minimum dulu. Masuk kata, Allah memang nak kita masuk ke syurga. Tapi apa dosanya sampai habis semua dosa? Habis pahala kita ni. Sombong lah. Sombong. Kita buat riak. Kan? Ujuk. Penyakit hati. Habis pahala kita. Ataupun pahala mungkin tak habis. Tapi beratlah dosa kita. Ya Rab. Kan? Sibuk nak mengkaji orang kerja. Nak mengkaji orang, nak menengok orang, nak komen orang. Lepas tu apa pun tak jadi. Lepas tu nak halang orang buat baik. Memanglah orang tu jahat, tapi jangan halang dia buat baik. Orang tu tahulah jahat. Dia memang jahat. Aku nampak dia jahat, tapi jangan halang dia buat baik. Teruk sangat kita. Patutnya kita galakkanlah dia buat baik. Once dia dah buat jahat, jangan kita tutup kebaikan dia pula. Tak guna baik nama, pakai tudung labu.
Tapi jahat. Buka lah tudung tu. Pula. Dia dah buat jahat. Yang kita nak tutup kebaikan. Nak sekat kebaikan. Untuk apa? Patutnya bagi galakan lagi. Sebab ingat, timbangan dosa pahala tu bukan macam kita faham. Kita dah salah faham. Kita ingat dosa je neraka. Sebab tu haram buka aib orang. Kita tak tahu dia tu ending dia. Kita buka aib dia. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Kita buka aib dia. Walhal aib dia itu termasuk dalam 999 dosa tadi. Walhal dia ada 1000 pahala. Ingat, cara timbangan. Berat saja pahala, syurga. Berat saja dosa, neraka. Cuma sesiapa yang ada iman, dia akan ke syurga balik. Tapi ke neraka dululah. Wa na'udzubillah min zalik. Bayangkan kita ada 1000 dosa. 999 pahala. Masuk mana? Ini yang kata di yaumil mahsyar nanti kita berdebar-debar ni. Berdebar-debar tau. Kita tak tahu. Tengok-tengok lebih. Dosa satu je sikit lagi. Ya Allah, satu lagi. Ya Allah, satu lagi. Inilah datang syafaat Nabi SAW. Kalau layak dapat syafaat. Kalau busuk hati, nak syafaat apa lagi? Jangan, sebab tu jangan downgrade orang. Jangan. Tapi saya tengok jemaah sekalian, nanti kita sambunglah. Kelas akan datang. Perangai orang yang suka downgrade ni, kepala di dunia. Dunia dulu. Sebab kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ni, hubbud dunya ra'sul kulli khati'ah. Cinta dunia kepala kejahatan. Once dunia, apa sifat dunia? Dunia kan suka compare. Sedap tak sedap, elok tak elok. Bagus tak bagus. Dunia. Comparison is dunia. Dunia compare. Dia dah bergelumang dalam hal dunia ni. So dia senang nak compare. Sampai dia compare perangai. Dia compare orang, dia compare. Once compare ni, apa jadi? Dia remeh ke orang. Oh, ini sedap lagi, ini tak sedap. Oh, sana sedap lagi, sini tak sedap. Oh, sana elok lagi, sini tak elok. So, apa point dia dapat? Bila dah lama bergelumang dengan hidup macam tu, jemaah sekalian, last sekali dengan orang-orang ada compare sekali. Oh, ni dia ni. Oh, dia ni. Perangai dunia tu. Jangan main. Sebab tu Nabi juga takut umat dia didedahkan dengan dunia ni. Zahratud dunia. Keluar. Dulu kita, katalah kita makan nasi kosong dengan telur goreng. Tak kerti nak compare kan? Tiba-tiba kita dah ada duit. Kita dah boleh beli ikan siakap. Kita dah beli sop. Kita dah beli. Oh, time itulah kita nak compare. Ni tak sedap sangat lah. Yang sana sedap sikit. Oh, mentang-mentang hang dah ada duit. Dulu hang tak ada duit. Makan apa pun hang sapu. Bila hang dah ada duit. Oh, macam-macam komplain. Macam-macam komplain. Start bila komplain? Start dah ada duit lah. Tapi biasanya bila dia tengah susah pun dia komplain lah. Dia tengok hidup susah ni, dia downgrade hidup susah dia. Aku tak nak susah macam ni. Oh, aku bukan dilahirkan susah. Aku tak nak susah macam ni. So dia sedang downgrade susah dia tau. Once dia dah senang, dia akan downgrade susah dia. Dia akan takkan pandang, aku bukan begini. Bila dah senang lagi, tunggulah jemaah sekalian. Semua benda tak kena. Komplain je amat. Hati-hati. Sebab tu Allah buat dunia ni benda yang boleh menjadikan orang iman ni penjara. Jadi perkara ni kena ditanamkan. Sebab tu dalam pengajian hakikat kehidupan kita kembali balik membetulkan sudut pandang. Sudut pandang. Bila jahat, bila rasa baik. Bila start rasa baik? Bila rasa diri lebih? Bila start rasa baik? Lebih umur, lebih harta, lebih belajar, lebih. Semua benda yang lebih ni, dia akan rasa baik lah. Walaupun lebih tu belum tentu baik. Lebih harta. Tapi haramnya banyak, apa jadi? Lebih tenaga. Tapi tak apa-apa buat. Lebih usia. Tapi tak berkualiti. Tapi orang nampak lebih je. Bila dia rasa dia baik? Bila dia rasa dia lebih? Tambah lagi. Bila start jahat? Bila rasa baik? Bila start rasa baik? Bila rasa lebih? Saat zaman sekarang banyak status suka komplain. Benar.
Inilah realiti dunia. Dunia semakin keluar. Bila dunia keluar, kemudahan banyak, maka orang komplain. Dulu time susah, orang tak komplain. Jarang, biasa jarang ni. Orang sebenarnya susah lah jumpa orang yang susah ni. Just kalau dia faham susah, sebenarnya dia tak komplain lah kan. Dia just, biasanya orang yang susah komplain ni, biasanya dia ditanamkan dengan kemudahan. Kemudahan. Kemudian dia digambar-gambarkan, kemudian dia akan komplain lah. Peganglah dunia sekadar di tangan, letakkan akhirat seluruh kehidupan kita. Puarwah izah. Pengajian hakikat kehidupan. Dunia tak kat tangan, dunia kat kaki. Kalau pengajiannya, dunia kat kaki. Semua benda kita pijak. Kereta mahal-mahal kita pijak dia. Rumah mahal-mahal kita pijak dia. Kasut mahal-mahal pun kita pijak. Motor mahal kita pijak. Semua benda kita pijak. Emas kita pijak dia. Nak ambil emas, kita kena pijak dulu. Tak ada benda yang kita junjung pun. Semua kita pijak. Dunia bermula dengan dipijak. Kita pegang apa? Tak payah, biarkan dia. Arah je, tak payah kotorkan tangan dengan dunia ni. Faham? Arahkan je. Kau dunia sini. Kau sini. Itu cara dia. Sebab tu kita kena betulkan sudut pandang ni. Sebab tu dalam hakikat kehidupan kita tanamkan betul-betul. Kita betulkan fahaman tentang dunia tu apa. Hakikat dunia isinya. Banyak nas kita bawa tu. Dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan kalam ulama, dengan surat Khalifah Umar Abdul Aziz, Imam Hasan Al-Basri kepada Khalifah Umar Abdul Aziz. Masya Allah. Nampak? Dunia kat kaki mas sekalian. Ni kalau dengar orang dunia ni memang ada sakit hati dengar tuan. Sakit hati betul dia. Dia cakap kita sombong. Padahal depa sombong ni. Dia akan remehkan kita. Kita remehkan dunia, kita tak remehkan dia. Kita remehkan dunia yang memang dah diremehkan oleh Allah. Ingat? Jadi mana-mana orang yang pegang dunia, terasalah dia diremehkan. Siapa suruh pegang dunia? Kita remehkan dunia. Kita tak remehkan dia. Tu cara dia jemaah sekalian. Tapi bila dia duk pegang dunia, terasa kan? Jadi dia orang kata apa? Tak tahan lah. Allahu Akbar. Baik jemaah sekalian. Baik insya-Allah. Itulah sikit nak kupas tadi soalan Tuan Syed kita dan tentang perkembangan pengajian kita. Insya-Allah jemaah sekalian, mana-mana yang dah azam untuk terikat dengan majlis ilmu, pakak-pakak kita imarahkan. Mungkin sahabat-sahabat lain mungkin tak dapat, tak payah marah, tak payah salahkan. Apa ni tak datang seminggu? Jangan. Yang mana boleh, silakan. Sudah pasti akan ada kelebihan yang Allah bagi. Yang mana tak boleh, kurang-kurang sebulan sekali. Online, jangan mengelak. Dah lah tak datang, online pun mengelak, teruk benar. Tak laki pun tak datang, online pun tak tengok. Sibuk sangat. Sibuk sangat tu. Kita boleh faham kalau tak datang tu mesti tengok online kot. Tak boleh Ustaz, tak tengok juga online. Ulangan kot. Kita faham. Tapi kalau tak tengok juga, tak tahu cakap apa lah. Ulangan pun tak tengok, online pun tak tengok, datang pun tidak. Kita faham dia dah sampai makam lah tu. Dia dah sampai makam lah tu. Ataupun dah sampai nak dimakamkan ke. Itu je lah. Ataupun dia dah mula dengar buruk lah. Kau Ustaz tu, kau tak tahu ke? Jeng. Patut bila orang buka buruk, kita kena jauhkan lah. Tak, dia sekongkol pula. Masya Allah. Ya ke? Dia buat terkejut buruk kan. Terkejut buruk mendengar keburukan tu. Ya ke? Lepas tu buat acah-acah tinggalkan. Macam contoh ni cerita kat Zimbabwe ni. Cerita ni. Dia tak berlaku pun dekat kita. Tak ada. InsyaAllah. Jadi jemaah sekalian. InsyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ni membawa kepada perbahasan yang membawa penjelasan. Kita tak nak membawa pada kekeliruan. Mana yang keliru ke apa ke, tolong perjelaskan, tanya dan kita fahamkan insya-Allah. Online online ni hari Ahad.
Kalau malam ni faham lah. Bukannya semua orang boleh tahan sampai pukul 12.30 ni pun. Faham, tak ada masalah. Tak ada masalah. Malam ni kita tak wajibkan. Sebab dia bukan kewajipan buat kita doa kan. Cuma kita ada hajat tu saja. Cuma saya nak tekankan rehat tu. Kita dah start ada talaki kan. Talaki. Dulu kita minta. Bila dah ada, jagalah. Dan Allah akan uji lah pula. Kan? Perjalanan kita tu sama ada kita ni datang malas ke. Ataupun dengar buruk-buruk ke. Itulah sebab tu. Sebab tak datang tu apa. Jangan kita kena persoalkan diri kita lah. Baik. InsyaAllah mas sekalian, Allah rahmati kita semua. Baik, mari kita terus tutup dengan munajat umat. Mudah-mudahan Allah angkat munajat kita insyaAllah mas sekalian. Fi kulli hajat ya Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan negara Malaysia ya Allah jauhkan daripada bala bencana malapetaka ya Allah banjir besar kemarau berpanjangan ya Allah kesusahan dan bentuk kepayahan ya Allah nas'aluka an ya Allah fi kulli haja ya Rabb khususan pada semua jemaah yang ada pada malam ni ya Allah kabulkan segala hajat kami ya Allah dunia dan akhirat permudahkan segala urusan kami dunia dan akhirat ya Rabb nas'aluka an ya Allah fi kulli haja ya Rabb وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, sedang jemaah yang muliakan Ta'ala, syukur pada Allah. Selesai sudah majlis kita pada malam ni, majlis munajat umat dan tausiah
tafsir kehidupan. Mudah-mudahan ada padanya manfaat dan keberkatan insya-Allah. Kita doa jemaah sekalian, terutama negara Malaysia kita ni dan semua jemaah yang di negara di Singapura pun ada, di Indonesia ada, di berbagai tempat lah jemaah kita. Allah lindungi pada segala bentuk balak bencana. Sekarang ni kalau kita boleh tengok jemaah sekalian kan, macam-macam cuaca yang sedang melanda kita ni. Banjirnya kan, jerebu pun dimaklumkan dah keluar kat TV dah. Jerebu ni. Apa pun kita, ikhtiar kita ni lah. Yang mana duduk luar daripada Malaysia, doalah. Yang tadi saya doakan, khususan negara Malaysia kan, mungkin tak masuk kalau jemaah kita pada Singapura kan. Jadi anda boleh khususan lah, sebutlah Singapura. Kalau manakah ada jemaah kita pada Indonesia kan, sebutlah Indonesia ya. Cuma saya yang bawa ni, saya sebut Malaysia lah. Cuma tinggal lagi mana-mana jemaah yang istiqomah ikut pengajian, di mana pun anda berada, kita doakan tempat yang anda duduki itu Allah lindungi insya-Allah. Baik jemaah sekalian, itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya, ada kekurangan, terkata-kata terkurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Sehingga kita bertemu lagi pada sesi berikut insya-Allah. Besok ada kuliah zuhur ya, di Menara TM. Jadi nanti saya buat live insya-Allah. Itu saja. Wallahu a'lam. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri إلى الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب. تكبير الله أكبر.